Okey, Assalamualaikum salam sejahtera. Hari ini kita bersambung kembali ke tutorial keempat kita. So, tutorial keempat kita akan bersama pada kempen juga, di mana semalam saya telah tunjukkan bagaimana untuk menggunakan CBO dan juga split test. So, kita sambung mula. Cuma tajuk ni saya tukar pada ubah semut pada YouTube, Shopee sebab saya nak menunjukkan live bagaimana untuk membuat iklan secara live nanti selepas kita complete membuat contoh ini. Okey, jom kita sambung kembali. Ni kita dah belajar. So, kita pergi next. Di mana next pula ni, kita ni adalah bahagian add set name. So, add set name kita tadi adalah YouTube. YouTube. Bawa kategori traffic. Okay. Alright. So, untuk nama saya pastikan saya telah beritahu kemarin, pastikan apakah tajuk yang hendak kita, produk yang kita jual. Kedua, apakah objektif kita gunakan. Dan ketiga adalah tarikh yang telah kita gunakan lah. Kita boleh banding kata, saya sebenarnya boleh copy saja daripada sini lah. Alright. Saya copy lah. Senang sikit. Okay. So, alright. Siap. Okay, anda dah track sini Okay. So, kita pergi ke bawah. Ke bawah ni adalah di mana anda boleh objek trafik. So, anda hendak link. Link tu ke mana? Ke website anda, apps atau tak ada apps ke messenger anda atau ke WhatsApp anda. So, ada tiga pilihan sebenarnya. So, kalau orang klik pada learn more ke atau klik subscribe, klik atau akan pergi ke WhatsApp atau messenger atau website. So, saya pilih website lah. Okay. Di mana saya akan linkkan ke YouTube channel saya sebenarnya. Okay. Kemudian dynamic feature lah, ini tak perlu kita ambil. Kita akan buat secara manual untuk kita punya dynamic. Offer ni pun kalau kita pun tak perlu kasih offer apa-apa. Kita offkan juga ni, kita tak gunakan Kita boleh kasih offer pada orang lah kalau beli ni dapat ni atau macam mana lah. Okay, tak payah. Yang penting sini So, sini adalah budget dan schedule. Okay. Saya bukan kata kita tidak perlukan ni. Boleh belajar ni, tapi jarang kita gunakan benda ni Terlalu amat jarang. So, kita terus pergi ke sini. Ni biasa kita, advertiser tidak gunakan benda-benda ni semualah. Macam offer semua dia akan masuk terus ke dalam iklan mereka nanti. Okay. Okay. So, ni budget dan schedule adalah amat penting sekali. Anda kena faham. So, budget ada dua perkara. Iaitu daily budget atau lifetime budget. Daily budget di mana kita kasih satu budget setiap hari. Katakan kita nak kasih budget kita setiap hari adalah RM5. Contoh So, ini akan berjalan setiap hari lah. Untuk RM5 ni, satu hari RM5. Manakala untuk lifetime budget di mana kita kasih satu budget, dia mesti ada time start kita 26 lah katakan 26 pukul 11 lah katakan Okey. Tarikh dia habis pada Ogos 1 bulan 25. Ini contoh dah saya tarik So, artinya kalau kasih 1050 untuk 1 bulan, itu namakan lifetime budget. Lepas 1 bulan dia akan tutup automatik Tetapi saya ingin mencadangkan dan semua orang biasa menggunakan adalah daily budget. Di mana kalau contoh lifetime budget ataukah iklan tu menjadi, okey, anda tidak boleh buat iklan tu balik. Kerana dia hanya pakai untuk 30 hari tu habis. So, rugilah atau terluang opportunity anda untuk gunakan iklan tu hingga 3-4 bulan tak boleh guna. So, better anda guna daily budget. Okay. Daily budget RM5. Dan jangan letak end dia. Kita buangkan dia punya set end time. Sebab untuk daily budget kita boleh offkan campaign jika kita nak Artinya kita tengok dalam 5 hari tak okey, kita boleh offkan campaign kita. So, artinya kalau okey kita teruskan. Kadang-kadang biasanya untuk iklan Facebook ads yang baik, dia akan bertahan selama, kadang-kadang ada 6 bulan, 5 bulan, hingga setahun pun ada So, jika menetapkan ROI yang baik, tetap dia akan dikekalkan lah. Okay. So, faham budget. So, untuk iklan yang ini, saya menggunakan tofu sebenarnya. So, saya menggunakan tofu di mana
top of funnel, dia merupakan iklan pertama kita untuk mengejar cool audience. Biasanya untuk mengejar cool audience, bajet kita harus lebih tinggi daripada bajet-bajet yang lain lah. So kita bajet kita 100. Untuk tofu kita akan ambil sebanyak RM60. Sebagai contoh RM160 lah. Uh, Kalau satu hari 100 lah. Tapi kita nak bajet satu 100, kita katakan satu hari bajet kita RM15. Kita ambil ini RM10. Okey. Sebab kita nak dapatkan risk yang seberapa banyak yang mungkin daripada kita punya uh, iklan yang pertama ni. Sebab dari iklan pertama ni nanti kita akan kecilkan lagi spesifik dengan pindahkan ke iklan kedua. Sebab kita dah tahu siapa berapa ramai menonton video kita, berapa ramai dah tengok. Dari iklan tu lah nanti kita akan ambil yang siapa yang pernah menonton video tersebut dan kita bawa ke iklan kedua, iaitu Mofu. Okey. So bila anda bajet RM10 satu hari, okey, anda dapat lihat anda punya location anda Malaysia, sabar dulu sampai lagi. So artinya potential reach untuk anda punya audience anda sebanyak 28 juta. So 28 juta ni adalah terlalu tinggi di mana dengan bajet RM10 ni biasanya bawah 1 juta lah, kita nak audience kita bawah 1 juta. Kalau 20 juta ni takut nanti dia terlalu broad dan agak tidak dapat mencapai apa kehendak oleh kita dan kita akan lost duit banyak lah. So, artinya reach 1.5K hingga ni estimation oleh Facebook lah. Artinya link satu hari lebih kurang 31 hingga 40% orang lah akan klik, potential klik untuk kita. Kemudian kita dah tahu bajet kita RM10 satu hari. Kita buat daily budget. Kemudian kita akan pergi pula untuk create new audience. Kalau kita dah biasa menggunakan Facebook Ads, kita sudah punya data. Kita biasa ada data kat sini dah. Kita dah buat iklan kita. Ni tak adalah kosong. Saya menggunakan ads yang baru. Kosong artinya tak adalah. Jika anda ada ambil targeting yang lain dulu, jika ada, anda boleh guna ke sini lah untuk targeting anda. Ini look like, Facebook engagement, semua saya akan ajar kemudian. Jangan, don't worry about that. Saya akan terangkan. So, artinya kita pilih cara yang biasa orang gunakan. Katakan Facebook anda ni, ads ni anda baru nak mula ads manager yang pertama. So, anda tahu negara Malaysia, anda nak buat YouTube channel, kalau ikut saya punya graf, biasanya umur 25 hingga 34. Yang biasa yang berminat dengan yang suka subscribe YouTube channel. Saya ada data pada saya punya YouTube. Setakat ni sampai 24 hingga 34. So sebaik-baiknya lah menurut beberapa pendapat age ini haruslah dalam anggaran 10 tahun, 10 tahun dan 10 tahun lah. Supaya kita dapat mengurangkan ini benda lah. Mengurangkan jumlah penonton di sini. So kalau 10 tahun dia lebih spesifik lagi orang kata by umur mereka tu lebih bagus lah. Okay. Gender ni anda klik, anda boleh pilih sama ada all, man or woman. So saya pilih all lah untuk kita punya tu. Kalau anda jual pelebat rambut untuk lelaki, tekanlah lelaki. Kalau anda jual cleanser atau skincare, kliklah wanita. Okay. So contoh saya klik perempuan saja. So automatic kita dah kurang 5 juta orang kat sini. Jauh. So kita pilih semua lelaki, semua gender sebab saya nak promote YouTube YouTube Shopee saya. Contoh So anda dah tahu anda punya produk adalah YouTube atau produk anda adalah skincare. So anda harus cari detail orang yang suka dengan YouTube. Ini bertanya detail targeting. Kita target orang yang minat tentang benda ni. Okay. So kita klik edit yang minat tentang YouTube Shopee katakan. So artinya dia minat online shopping. Tak semestinya. So dia minat drop shopping. Sebab saya ingin memberikan pelajaran tutorial kepada yang berminat bisnes online di marketplace. So saya type marketplace. Akan keluar carian di sini, akan keluar carian di sini. Betul? Okey, saya tulis marketplace
Online marketplace ada sini. Dia bukan 27 juta orang banyak ni tak apa. Kita jangan risau. Online marketplace bermaksud people who have expressed or an interest in or like pages related to online market. Masuk kat situ Kedua, dia seorang 120,000. Saya rasa dah cukup dah ni kalau saya letak ni satu bajet dia untuk 120 orang. So saya kata dia minat dropshipping. Dia seorang dropshipper. Based on dropshipper. Okey, sudah cukup lah. So sebenarnya potential reach adalah 1.1 juta. Target saya bawah 1 juta kan. Tapi itu saya okey. Okey, dan ini adalah yang perlu saya tulis kat sini lah. Andai kata saya ingin berikan satu tips yang berguna jika anda menjual produk, anda harus tambahkan ni. Ingatlah saya bila ni? Engage shopper. Di mana engage shopper? Saya klik engage shopper Jadi dia akan tukar kepada purchase behavior. Di mana sikap Facebook akan hantar kepada orang yang suka membeli Dia seorang pembeli. So artinya orang yang biasa membeli online akan dapat iklan ni lah. Dinamakan engage shopper. Ini biasa digunakan oleh semua advertising, di mana kalau dia jual contoh obat skincare, dia akan masuk sekali engage shopper di sini So dah naik 3.5 juta lah. Tapi saya saya bukan menjual produk, saya menjual tutorial atau YouTube saya kan. Itu perkhidmatan. So saya boleh deletekan dia, saya kekalkan saja pada 1.1 juta. Alright. So saya boleh exclude, so siapa yang tak nak pun boleh Alright, kemudian language. Language pun saya ada pilih. Kalau language. Saya pilih, saya guna saya YouTuber Melayu. Malay lah. Okey, Malay. Saya cek Malay. Tengok kembali sini. Audience kita banyak tak? Lebih kurang 740,000. It's okay lah. Reasonable lah. Reasonable untuk kita Alright, location kita betul. Okay, location pun saya dah ubah juga. Tak ada masalah Malaysia, atau saya nak excludekan negeri-negeri tertentu pun boleh juga. Okey. So contoh Malaysia, saya nak excludekan negeri ni. Saya tak nak negeri contoh saya bukan kata negeri tak bagus. Ini sebagai contoh saya pecahkan ni. Saya nak negeri Perlis sahaja. Perlis Malaysia. Saya tak nak dia. Saya excludekan dia. Okey. So artinya negeri Perlis tidak akan dihantarkan location ni. So senang. So negeri Perlis jarak 25 km, 25 miles tidak digunakan lagi So kita boleh besarkan lagi lah. Tu dia. Dia besarkan lagi jarak dia, kurang lagi lah Artinya dalam jarak negeri Perlis, jarak dalam 42 km persegi, 40 meter batu persegi, tidak akan dapat iklan ni. Contoh Okey, saya kekal sajalah Kalau tak nak boleh buang. Okey. Alright, siap kat sini. Kemudian kita dah siap, kita boleh save audience kita lah kalau kita nak so, kita dah save kat audience kita. Okey, saya save tak payah save lah Okey, kedua placement. Okey, faham yang ni So gini anda terpulang pada anda punya creativity dan data sebelum anda buat benda ni, ada pastikan data anda semua adalah lengkap. Okey, faham Oh, selain itu juga location, ada juga beberapa kawasan itu juga sini. Mana people living in biasa kita akan pilih people living in or residing ni, bukan ni, kita akan pilih people living in this location Kalau untuk yang macam menjual kedai-kedai offline atau kedai fizikal, jangan pilih benda ini anda akan kerugian kerana yang pernah tinggal di kawasan ini, kita nak orang yang tinggal di kawasan itu, atau orang yang pernah tinggal di kawasan ini, nombor 3 ni atau orang yang pernah melancong ke kawasan. Tak nak. Kita nak orang yang tinggal di kawasan tersebut. Jika anda jual produk anda lah di kawasan tempat tinggal anda kena pilih ni, people living in this location Kalau saya jual perkhidmatan ni, tak ada masalah, tak perlu saya pilih mana-mana, tapi saya berikan contoh lah people living in this location. Okay, kita siapkan people living in the location. So saya punya interest adalah orang yang interest dropshipping dengan online marketplace lah. Okay.
Siap. Itu saja. So manakala untuk optimizer dan library, kita klik kat sini. Anda buat kalau anda website landing page akan pergi landing page lah. Kalau link klik lah. So biasanya kita pakai link klik saja. Jangan kita wow-wow lagi sebab kita punya traffic untuk link klik. Ini adalah standard yang kita nak pakai lah. Jangan pergi terlalu jauh untuk benda-benda macam ni. Okay. So kalau contoh automatic placement recommended, tetapi anda boleh pilih juga jika tidak mahu recommended. Okey, ini dia. So ini adalah anda menentukan sama ada hendak dipaparkan di iklan mana. So sebagai contoh untuk device, all device, I bagi dua. Kita bagi dua, dia recommended je lah. Mobile atau desktop. Biasa orang jarang gunakan desktop, orang guna mobile, kita buang desktop, kita cuk mobile sahaja. Tak banyak, tak ada perubahan sebab semua orang ada telefon. So anak letakkan platform ni ditunjukkan mana di Messenger atau nak tunjuk jadi Messenger, anda nak tunjuk di Facebook dan Instagram saja. Okey. Audience network pun boleh digunakan di mana dia menunjukkan kawasan yang pihak ketiga yang iklankan lah kat mana-mana lah. Contoh sebagai contoh di apps pihak ketiga di Google ke, kalau masuk atau main game kan nampak kan. Ni semua audience network. Kita kekalkan audience network juga kat sini, dan juga feed kat sini nampak dia ada feed network, feed ni semua kita on kan semua. Stories kalau ada kita on kan. Search boleh jugalah. Okey, artikel kita kekalkan lah. Kita jangan terlalu sangat nak kontrol benda ni. Okey. So, ada 10,000 orang. Memang Google akan, Facebook akan recommended lah. US should potential increase lah. Tak apalah, kita abaikan saja. Okey. So, dah ada siap semua. Dah complete. Anda pun jangan kacau kontrol ni. Tak perlu kacau. Nanti akan merosakkan dia lah. So, artinya ini saja. Untuk bahagian adset. Bahagian adset untuk Facebook ads kita pada hari ini. So, anda dah tahu berapa jumlah 710,000. Anda update di sini 710. Sebab nanti bila anda buat custom audience akan hilang nanti anda buat custom dan hilang. Ni pun sama. Jangan lambat sikit dia kadang 710. Okey. Dengan tajuk yang semikian dia adalah lebih jelas untuk anda untuk memahami, ini caranya. Anda tahu bila dah buat, berapa audiens anda, pada akan datang. So anda lebih senang memahaminya lah. Faham Okey, ini dia. So anda tak nak membuat iklan, saya ulang tadi. Anda nak link ke website anda, itu nak YouTube channel saya, website saya, atau produk saya, atau sekadar Shopee saya pun boleh. So dari bajet saya sebelum itu hari, kenapa saya pilih RM10 yang paling minimum adalah RM5. Okey, saya pilih RM10 untuk image yang pertama kerana saya nak dapatkan seberapa banyak cool audience. Dari situ saya akan bawa sedikit orang yang telah tengok video saya. Saya akan gunakan video view video sikit ke Mofu saya. Okey, saya gunakan RM10. Okey, manakala audience awak negara Malaysia, people living in the location, ini untuk produk sesuai lah. Anda excludekan please. Kadang-kadang orang excludekan Sabah Sarawak sebab dari segi cost shipping dia agak mahal lah. So kita excludekan Sabah Sarawak supaya nanti orang Sabah Sarawak order takut shipping tu mahal Kalau kita punya shipping standard satu sajalah. Okey, umur kita kalau saya galakkan 10 tahun 10 tahun Lepas tu kita pilih dropshipping atau online marketing. Okey. Dalam tofu ni juga ni kita buat tofu Dalam tofu ni juga di bahagian yang ini audience kadang-kadang kita tengok dengan bajet RM10 kita nak tambah lagi nanti akan menjadi tinggi Biasanya kalau dalam tofu ni kita akan buat 1, 2 hingga 5 iklan serentak di mana satu iklan pertama saya akan menggunakan audience yang ini bagi audience yang kedua saya akan audience yang ini di mana saya akan pertama ubah. Lepas submit ni, saya buat iklan ni, saya save, saya copy, saya akan ubah umur pula 35 hingga 45. Lepas tu saya ubah lagi 45, tu saya rasa cukup lah 35, 45, nice. Kemudian
anda kata boleh ubah yang ini. Mungkin dropshipping online marketplace tak sesuai, anda tambahkan anda punya idea lain. Mungkin anda letakkan affiliate kat sini, atau anda letakkan kosong biar dia pergi estimate 28 juta. So about waktu iklan lagi. So artinya ada 2-3 iklan yang sama, tetapi dari segi audience berbeza-beza. Anda boleh buat untuk itu juga. Dalam masa anda boleh analyse yang manakah iklan yang berjaya, yang paling tinggi link klik dan juga memberikan subscribe yang tinggi. So anda tahu, oh yang ni paling banyak tinggi, anda tutupkan iklan-iklan tersebut. Boleh buat memang boleh buat So anda hanya perlu duplicate saja kat sini. Duplicate anda boleh buat 2-3 iklan bawah ni. Ini dalam soal advance, okey, dalam soal advance. So saya tak nak pergi advance, saya terangkan yang biasa yang kita buat benda ni. Okey, jelas So maka untuk placement, biasanya untuk biasa-biasa kita terus pakai automatic placement lah, supaya kita Facebook sendiri yang tentukan mana dia nak hantar tapi kadang-kadang kita pun, saya tak pakai messenger sebab saya macam rugi. Dia pergi hantar messenger, orang tak tengok pun rugi kan. Kadang saya pun tak pakai audience network, saya jarang pakai juga, saya pakai dua ni je. Sebab jumlah orang yang tengok Facebook, Instagram adalah tinggi so cukup untuk berdua ni saja pun sudah cukup juga sebenarnya Tapi well, depends on you anda tahu guna messenger untuk messenger, audience network ni untuk semua application pihak ketiga yang Facebook boleh hantarkan selain pada Facebook atau juga Instagram. So why not, klik je lah supaya senang nanti semua orang dapat maklumat ni. Manakala untuk yang ini pula, mungkin anda kata right column dah tak popular, so memang kita ambil lah. Anda kata marketplace tak perlulah, apa saya nak ambil marketplace, takkan mengena dengan saya nak tunjuk marketplace, iklan marketplace di Facebook. Anda boleh disable, atau anda disable kan, contoh Okey, tapi kita guna terangkan juga lah, sebab marketplace agak penting je Okey, so saya rasa anda faham untuk tutorial yang keempat ini, di mana kita untuk mengisikan benda ni So saya tidak jelaskan secara terperinci tentang ini benda, kerana saya rasa benda ni tidak perlu anda fahami sangat, dan saya pun jarang gunakan, dan ramai tidak gunakan. Okey, nak guna boleh. Kedua, bahagian bawah ni juga kita pun pasti kerja link klik ada kat sini So artinya kita perlu nak pening kepala, kita kontrol sini je. Okey. Okey, so Assalamualaikum dan sejahtera. Saya harap anda telah memahami tutorial keempat ni. Kita menggunakan adset tutorial secara ringkas. Ini adalah basic, dan kemudian kita akan pergi ke last sekali, iaitu kita pergi ke ads, di mana kita akan masukkan gambar semua dalam sinilah. Nanti masukkan gambar, itu masukkan image atau media kat dalam situ Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera.